Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Anda bersama saya, Cikgu Farhan untuk kelas online mata pelajaran Bahasa Melayu khas untuk murid tahun 3. Dan pada hari ini kita akan sambung pembelajaran yang lalu, tetapi fokus kita pada hari ini adalah sesuatu benda yang baru, iaitu kata kerja pasif. Dan kita akan melakukan kemahiran membina ayat. Dan murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3, jilid 1, muka surat 18 untuk kita gunakan dalam sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, sementara murid-murid membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 1, muka surat 18, buku teks tahun 3, saya akan sampaikan dulu seperti biasa objektif pembelajaran kita. Pada hari ini, murid-murid akan memahami konsep kata kerja pasif. Apakah itu kata kerja pasif? Kalau sebelum ni kata kerja saja dan kita pernah belajar tentang kata kerja transitif dan tak transitif. Hari ini kita akan belajar tentang kata kerja pasif. Dan selain itu, kita akan membina ayat menggunakan kata kerja pasif berdasarkan gambar. Gambar ni adalah gambar yang terdapat dalam buku teks. Kita akan bina ayat berdasarkan gambar dan menggunakan frasa yang diberikan di dalam buku teks. Jadi murid-murid diminta terus membuka buku teks muka surat 18. Ini adalah fokus kita pada hari ini, iaitu kata kerja pasif. Dan di dalam buku teks ini ada cerita tentang lawatan ke Taman Herba. Siapa yang pergi ke sana? Lepas ni kita akan baca dan fahamkan bersama-sama. Tetapi sebelum itu kita kena tahu dulu. Sebelum kita nak buat ayat menggunakan kata kerja pasif, kita kena tahu apa itu kata kerja pasif. Jadi murid-murid bolehlah buka, lihat pada bahagian bawah muka surat 18 dekat info bahasa itu. Menurut info bahasa ini, kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Saya ambil info bahasa daripada buku teks itu. Sekali lagi, kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Apa tu ayat aktif? Apakah itu ayat pasif? Dekat sini kita akan lihat bersama-sama dan fahami bersama-sama. Ayat aktif, kat sini dia ada berikan dua contoh. Satu ayat aktif dan satu ayat pasif. Mudah sahaja murid-murid. Untuk ayat aktif, ayat yang diberikan, Nasri mengutip daun itu. Untuk ayat pasif, daun itu dikutip oleh Nasri. Jadi, dengar hampir sama tetapi berbeza. Berbeza dekat mana tu cikgu? Berbeza dekat susunan ayat itu. Itu yang menjadikan ayat itu aktif dan ayat itu pasif. Dan fokus kita perlu berikan adalah pada kata kerja tersebut. Kata kerja aktif, dia akan menggunakan imbuhan yang bermula dengan me ataupun ter. Ataupun ber. Itu adalah kata kerja aktif. Dan kata kerja pasif adalah kata kerja yang menggunakan imbuhan di hadapan kata kerja tersebut. Jadi kita lihat perbezaan ayat ini. Untuk ayat aktif, pelaku mestilah berada di bahagian awal ayat. Seperti contoh yang diberikan, Nasri adalah pelaku, mengutip daun itu. Kata kerja dia adalah kutip. Menggunakan imbuhan me, menjadi dia mengutip daun itu. Objek. Jadi Nasri mengutip daun itu. Untuk ayat pasif pula, dia terbalik sebenarnya murid-murid. Ayat pasif dimulakan dengan objek. Objek apa tu? Daun itu dikutip oleh Nasri. Tengok. Kata kerja yang digunakan. Menggunakan imbuhan di. Seperti yang telah saya bagi tahu sebentar tadi. Dikutip oleh Nasri. Jadi pelaku untuk ayat pasif, pelaku berada di bahagian belakang. Manakala objek berada di bahagian hadapan. Kata kerja masih lagi berada di tengah. Cuma yang membezakan dia,
imbuhan yang digunakan pada kata kerja tersebut. Jelas? Okey, kita lihat. Okey, Nasri mengutip daun itu. Okey, pelaku berada di hadapan, kata kerja aktif di tengah-tengah dan objek berada di belakang. Itu adalah untuk ayat aktif. Tetapi untuk ayat pasif, daun itu dikutip oleh Nasri. Okey, objek daun, seperti fokus kita daun. Okey, daun dikutip. Ini adalah kata kerja pasif menggunakan imbuhan di hadapan dia. Dikutip oleh Nasri. Jadi pelaku berada di belakang. Kalau ayat aktif, pelaku berada di hadapan. Kalau ayat pasif, pelaku berada di belakang. Okay. Jadi lihat kepada video ini. Okay. Kita akan lihat kepada syarat ayat menjadi ayat pasif. Okay. Objek berada di hadapan. Okay. Objek berada di hadapan. Seperti contoh yang diberikan, daun. Itu. Kata kerja menggunakan imbuhan di. Okay. Kata kerja. Okay. Masih ingat murid-murid? Kata kerja adalah semua jenis perbuatan. Semua perbuatan adalah kata kerja. Kata kerja adalah semua jenis perbuatan. Okey. Dan yang terakhir, pelaku berada di belakang. Belakang apa? Belakang ayat. Okey. Jelas, senang saja. Untuk kata kerja pasif, ingat 3 ni sahaja. Objek berada di hadapan. Kata kerja menggunakan imbuhan di. Dikutip. Okey. Dimasak. Okey. Disepak. Okey. Diambil. Okey. Itu semua adalah kata kerja pasif. Okey. Sekarang kita lihat kembali kepada buku teks. Okey. Kita akan cuba untuk memahami cerita ini dan melengkapkan cerita yang tidak lengkap ini. Dia ada bagi 4 gambar. Kalau kita lihat pada muka surat 18. Pada 4 gambar seperti biasa. Dia ada bagi sedikit petikan dan penjelasan penuh untuk gambar pertama dan kedua. Untuk gambar ketiga, dia hanya bagi frasa sahaja. Frasa tidak lengkap. Iaitu gambar kenangan dan diambil untuk gambar yang ketiga. Dan untuk gambar keempat, maklumat dicatat. Okey. Kalau kita lihat kata kerja yang digunakan, semuanya menggunakan kata kerja pasif. Kenapa kata kerja pasif? Ingat murid-murid, saya telah pun jelaskan. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang menggunakan imbuhan di hadapan kata kerja tersebut. Okay. Petikan bertajuk lawatan ke Taman Herba. Murid-murid bolehlah baca bersama-sama dengan saya. Encik Abdul Aziz telah membawa keluarganya menikmati alam semula jadi di Taman Herba. Okay, jadi siapa? Encik Abdul Aziz. Mana Encik Abdul Aziz? Yang baju merah ini. Dia membawa keluarganya. Keluarganya siapa? Nasri, Nabila, adik Nabila dan Nasri dan ibu dia. Ini adalah satu keluarga. Telah menikmati alam semula jadi di Taman Herba. Okay, kita lihat gambar yang pertama. Penjelasan telah pun diberikan dekat sini. Okay, kita boleh baca bersama-sama. Di taman ini terdapat banyak pokok herba. Penerangan tentang pokok herba itu diberikan oleh pegawai pertanian. Okay, lihat. Dekat gambar nombor 1 ini. Okay, ini keluarga Cik Nasri dan ini adalah pegawai pertanian. Jadi dekat taman herba tu, okay, mereka mendengar penerangan yang diberikan oleh pegawai pertanian. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua siapa ini? Budak ini adalah Nasri. Okey, lihat pada ayat yang diberikan. Nasri melihat beberapa helai daun herba telah gugur. Apa maksud gugur murid-murid? Okey, daun tu telah pun terjatuh daripada pokok dia. Kalau kamu tengok pokok kan, ada satu pokok yang berdiri teguh. Okey. Lepas tu kat bawah tu ada daun-daun kering kan. Itu adalah daun-daun yang gugur. Itu maksud dia. Daun yang telah jatuh daripada pokok. Okey, daun itu dikutip oleh Nasri. Tengok, dikutip. Dikutip adalah kata kerja pasif. Okey. Apa yang dikutip? Daun. Siapa pelaku dia? Nasri. Jadi tengok ayat ni, daun ini dikutip oleh Nasri. Objek berada di belakang. Kata kerja
pasif berada di tengah-tengah dan pelaku berada di belakang sekali. Okey. Kita lihat gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ni dia suruh kita buat sendiri ayat murid-murid. Okey, frasa yang diberikan ialah gambar kenangan diambil. Okey, jadi siapakah yang mengambil gambar kenangan? Okey, pelaku dia adalah siapa dia? Encik Abdul Aziz. Okey, objek adalah gambar kenangan. Diambil adalah kata kerja pasif. Jadi kita akan bina ayat bersama-sama. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, kita terus bina ayat dia untuk mendapatkan cerita dia. Kita gunakan frasa yang diberikan. Gambar kenangan. Okey. Diambil siapa yang pelaku dia? Encik Abdul Aziz. Okey, tetapi ayat ini sebenarnya tidak lengkap murid-murid kerana kita terus letak nama sahaja. Okey, objek sudah ada dekat depan, diambil kata kerja pasif, kita mestilah menggunakan oleh sebab kita nak tahu siapa pelaku dia. Gambar kenangan diambil oleh Encik Abdul Aziz. Okey, kalau kita nak jadikan cerita tu lebih sedap, kita tambah sedikit ayat untuk menjadikan cerita itu lebih menarik. Sewaktu di sana, okey. Sewaktu di sana mereka berasa sungguh gembira. Gambar kenangan diambil oleh Encik Abdul Aziz. Okey, siapa Encik Abdul Aziz? Ayah kepada Nasri dan Nabila. Okey, kemudian kita lihat kita telah pun berjaya membuat perenggan ataupun ayat penjelasan untuk gambar nombor ketiga. Dan kita pergi kepada gambar nombor 4 iaitu siapa ini? Budak ini adalah Nabila. Okey, jadi kita dah ada pelaku dia Nabila, kita ada kata kerja yang dijalankan, perbuatan yang dilakukan dan kita ada objek dia. Objek dia adalah maklumat lah. Maklumat adalah objek. Okey. Jadi kita pergi kepada gambar yang keempat. Okey, untuk kata kerja pasif kita kena ingat objek berada di hadapan. Jadi maklumat. Maklumat adalah objek. Kita letak dulu. Maklumat. Dan kata kerja pasif adalah dicatat. Siapa berlaku dia? Nabila. Okey, jadi untuk mencantikkan ayat ini, kita kena tambah sesuatu. Iaitu, lihat pelik pada buku teks, ayat pasif dia ada menggunakan oleh. Okay, jadi maklumat dicatat oleh Nabila. Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada ayat lengkap untuk bagi penerangan gambar keempat. Tetapi kita nak cantikkan lagi ayat ini. Okay, kita tambah pembuka ayat dia. Sementara itu, maklumat dicatat oleh Nabila ataupun sewaktu penjelasan, waktu mendengar penjelasan, maklumat dicatat oleh Nabila. Penjelasan apa? Okey, lihat penjelasan ataupun penerangan yang diberikan oleh pegawai pertanian. Okey. Kita tambah lagi ayat di selepas ayat ini. Banyak maklumat diperoleh daripada penerangan yang siapa dengar? Semua. Mereka dengar. Okey. Jadi lengkaplah ayat kita untuk gambar tersebut.
Okey, gambar pertama, di taman herba ini terdapat banyak pokok herba. Penerangan tentang pokok herba itu diberikan oleh pegawai pertanian. Sambung dia, Nasri melihat beberapa helai daun herba telah gugur. Daun itu dikutip oleh Nasri. Kemudian kita pergi ayat yang ketiga. Sewaktu di sana mereka berasa sungguh gembira. Gambar kenangan diambil oleh Encik Abdul Aziz. Dan gambar keempat, sewaktu mendengar penjelasan, maklumat dicatat oleh Nabila. Banyak maklumat diperoleh daripada penerangan yang mereka dengar. Okey, jelas? Okey, jadi itu saja untuk ayat kata kerja untuk pembelajaran mengenai kata kerja pasif pada hari ini. Yang penting murid-murid ingat dengan syarat untuk ayat aktif menjadi ayat pasif. Dia terbalik sahaja sebenarnya. Ayat aktif kalau kita balikkan dia akan menjadi ayat pasif. Dan beza dia hanyalah pada kedudukan objek dan pelaku. Dan yang paling penting kita kena ingat bahawa kalau kata kerja itu menggunakan imbuhan di hadapan kata kerja tersebut, dia akan menjadi kata kerja pasif. Maka kita akan buat ayat menggunakan ayat pasif. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya mengenai kata kerja pasif. Dan kita telah pun berjaya membina ayat menggunakan kata kerja tersebut. Jadi, saya harap semuanya jelas dengan penerangan yang diberikan. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya ini. Boleh tinggalkan komen sekiranya terdapat sebarang persoalan yang ingin ditanyakan. Itu saja, kita berjumpa lagi. Untuk murid kelas saya, jangan lupa untuk membuat ayat aktiviti di dalam buku teks muka surat 18 ini, iaitu membina ayat. Sama seperti yang telah kita lakukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.